Hai guys, selamat kembali ke Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Sebelum saya memulakan video pada hari ini, ingin saya kongsikan satu berita malang. Kenapa saya hilang minggu lalu? Seminggu tiada video sebab kereta saya dipecahkan untuk kali yang kedua. Saya terkilan dan kecewa. Saya terpaksa cari tempat baru dan kalau anda perompak atau pencuri itu, semoga anda diberikan hidayah. Apa-apapun, hari ini kita ada satu perkongsian yang menarik. Ini adalah perkongsian tentang ketua-ketua perang yang paling ganjil dari seluruh dunia. Contohnya, seorang ketua perang di Jepun semasa zaman Edo Jepun dahulu. Ini adalah seorang lelaki yang bukan sahaja handal di medan perang tetapi juga bijak di dalam menguruskan kawasannya. Namun begitu, ada satu konspirasi menceritakan dia bukanlah seorang lelaki tetapi seorang perempuan terpaksa menyamar menjadi lelaki sebab hanya lelaki sahaja boleh diterima menjadi ketua pada waktu itu. Ataupun kisah tentang seorang ketua perang di Afrika yang mengaku diri dia sebagai presiden selama-lamanya. Itu adalah kisah-kisah yang akan saya kongsikan pada hari ini. Ini adalah 5 ketua perang yang paling ganjil dari seluruh dunia. 5. General Butt Naked, ketua perang kanibal. So when I'm naked, I activate my spiritual powers faster than when I had on clothes. So that was why I was naked. Joshua Milton Blahi ataupun dikenali sebagai General Butt Naked diterjemahkan kepada General Tidak Berbaju. Sekitar tahun 90-an, dia dianggap sebagai ketua perang paling kejam di Afrika. Dia adalah seorang ketua perang yang mengetuai kumpulan pemberontak semasa Perang Saudara di Liberia sekitar tahun 1990-an. Sebelum dia diangkat menjadi ketua, dia adalah ketua agama kepada puaknya yang dikenali sebagai Puak Kran. Apa yang pelik tentang puak ini, setiap kali turun ke medan tempur, mereka tidak memakai baju kecuali kasut dan senapang. Antara yang membuatkan nama General Butt Naked terkenal ialah ritual pengorbanan yang dijalankan untuk memuaskan hati Tuhan mereka yang dikenali sebagai Yanbe Awe. Bagi mereka, Tuhan ini adalah satu daripada 3 Tuhan paling teragung di Afrika. Kononnya, kalau ritual ini dijalankan dengan betul, mereka akan diberikan kekuatan ketika berada di medan perang. Ritual ini memerlukan pengorbanan manusia, lebih tepat lagi kanak-kanak. Selepas kanak-kanak ini dikorbankan, mereka akan meminum darah dan memakan daging dan mereka percaya ini akan memberikan mereka kekuatan luar biasa. Tidak berhenti di situ. Seluruh puak percaya dengan kuasa hasil ritual ini sehingga kan ada yang sanggup untuk secara sukarela menawarkan anak mereka sendiri sebagai korban untuk mendapatkan kuasa ataupun perlindungan. Sekitar awal tahun 2003, Perang Saudara General Butt Naked insaf dan menjadi padri dikenali sebagai Blahi the Evangelist. Dia juga percaya yang Tuhan mereka sembah tu bukanlah Tuhan tetapi syaitan yang menyesatkan seluruh puak. Hari ini Blahi berumur 50 tahun dan giat menjalankan kegiatan keagamaan dan kebajikan di sekitar Liberia. Siapa yang sangka dari ketua perang antara yang terganas di sana hari ini menjadi padri. Itulah kisah General Butt Naked. 4. Joseph Kony, Uganda, menjadikan kanak-kanak sebagai mangsa. Kalau General Butt Naked adalah ketua paling kejam di Uganda, ini pula kisah tentang ketua perang paling dikehendaki di Afrika. Joseph Kony ialah sebuah nama yang menggegarkan seluruh dunia pada tahun 2012 dahulu sehingga kan #StopKony trending di social media. I'm a freedom fighter who is fighting for freedom in Uganda. But I'm not a terrorist. Joseph Kony adalah ketua kepada Militant Lord Resistance Army di Uganda, sebuah organisasi yang telah beroperasi sejak tahun 1986. Ia ditubuhkan untuk menentang kerajaan Uganda yang pada waktu itu diketuai oleh Yoweri Museveni. Mereka mengaku sebagai organisasi agama tetapi mereka dilabelkan sebagai pengganas oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu dan Kesatuan Eropah. Antara yang membuatkan nama Joseph Kony naik ialah kegiatan menculik kanak-kanak untuk dijadikan tentera dan juga hamba abdi. Dianggarkan sejak
sejak mereka beroperasi dari tahun 1987 sehingga tahun 2009, sebanyak 60,000 kanak-kanak telah menjadi mangsa kepada Joseph. Namun begitu, dari tahun ke tahun, mereka menerima tentangan yang hebat bukan sahaja dari kerajaan Uganda tetapi juga dari pelbagai pihak di seluruh dunia. Mereka terpaksa melarikan diri di negara jiran termasuk di Kongo, Afrika Tengah dan Selatan Sudan. Pada tahun 2013, Joseph Kony dilaporkan tenat. Dari tahun ke tahun, kumpulan mereka semakin lemah sehinggalah pada tahun 2017 keahlian Lord Resistance Army dilaporkan hanya tinggal 100 orang sahaja. Joseph Kony tidak pernah ditangkap. Dia dipercayai telah meninggal dunia ketika di dalam persembunyian dan operasi membunuh Joseph diberhentikan. 3. Yusugi Kenshin, Jepun. Dari Afrika kita terbang ke negara matahari terbit iaitu Jepun. Yusugi Kenshin adalah seorang ketua perang Jepun yang hidup semasa era yang dikenali sebagai era Sengoku, sekitar tahun 1530 sehingga tahun 1578 dahulu. Dia diangkat menjadi ketua perang disebabkan dia berasal dari puak keluarga yang berstatus tinggi, dikenali sebagai puak Nagao, sehingga tahap dia memerintah daerah Echigo di Jepun, iaitu kawasan di utara Jepun. Namanya sangat terkenal dan digeruni. Dia lincah dan handal di medan perang sehinggakan dia diberikan gelaran God of War, diterjemahkan kepada Tuhan Perang Jepun. Bukan sahaja terkenal di medan perang, dia juga mempunyai kebijakan di dalam menguruskan ekonomi. Di bawah pemerintahannya, ekonomi di Ichigo berkembang dengan pesat dan rakyat hidup dengan senang. Tapi, apa yang pelik ialah konspirasi yang dilibatkan dengan Yusugi. Semua orang kenal Yusugi sebagai seorang lelaki, tapi ada yang percaya dia sebenarnya seorang wanita yang menyamar sebagai seorang lelaki untuk mendapatkan kepercayaan pengikutnya. Idea ini pada asalnya dicadangkan oleh seorang ahli sejarawan Jepun yang dikenali sebagai Yagiri Tomeo. Katanya, Yusugi perlu menyamar sebagai seorang lelaki sebab hanya lelaki sahaja yang akan diterima menjadi ketua pada era zaman silam dahulu. Katanya lagi, ada penulisan sejarah yang menceritakan gaya hidup Yusugi, mencadangkan dia adalah seorang wanita. Antaranya, pada setiap bulan, dia mengalami kejang perut menyerupai wanita yang datang bulan, sehingga tahap jadual peperangan diatur mengambil kira keadaan ini. Gaya hidupnya dikatakan bersifat feminin. Dia suka benda-benda yang perempuan suka. Dia tidak pernah berkahwin dan mempunyai anak. Malah konspirasi ini tidak berhenti walaupun dia telah meninggal dunia. Kononnya, setiap kali keluarga mereka terpaksa berpindah kawasan, mereka hanya akan memindahkan mayat Yusugi sahaja, sementara meninggalkan mayat keluarga yang lain, seperti cuba untuk menyembunyikan sesuatu. Konspirasi ini popular di kalangan rakyat Jepun. Namun begitu, tiada siapa yang tahu secara sahih adakah konspirasi ini benar ataupun palsu. Itulah kisah Yusugi Kenshin. 2. Jin Bedel Bokassa, Afrika Tengah, Presiden untuk selama-lamanya. Kalau bercakap pasal ketua perang ganjil, kita tidak boleh lari dari melihat kisah ketua perang dari Afrika, lebih tepat lagi di Afrika Tengah. Jin Bedel Bokassa, dikenali dengan gelaran The Butcher of Bangui, adalah ketua dan waris kepada kawasan di Afrika Tengah dari tahun 1966 sehingga tahun 1979. Dia menaiki takhta dengan mengkhianat saudaranya sendiri pada tahun 1965. Selepas diangkat menjadi ketua, dia membuang semua sistem kerajaan dan mengisytiharkan sistem monarki, selain memberikan diri dia sendiri gelaran Presiden untuk selama-lamanya. Semasa pemerintahannya, Jin menggunakan bajet negara untuk hidup dengan mewah, sementara rakyat hidup dengan sengsara. Banyak kerusuhan dan pemberontakan berlaku, tetapi pasukan tenteranya akan menghukum dengan kejam mereka yang menentang dia. Diceritakan, mereka semua ini akan ditangkap dan dimakan. Dengan erti kata lain, ada kisah yang menceritakan Jin seorang kanibal. Disebabkan ini, berlaku satu revolusi yang menggulingkan dia pada tahun 1979. Dia disabitkan kesalahan dan dihukum bunuh. Namun begitu, hukuman ini kemudian ditukar kepada penjara seumur hidup. Tahun berganti tahun, dia kemudian dilepaskan pada tahun 1993. Dia meninggal pada tahun 1996 akibat serangan jantung. Ketika hari pengebumiannya, dilaporkan upacara tersebut memakan kos sebanyak 20 juta US dollar. Ini adalah 1/3 dari bajet keseluruhan negara. Dan yang pertama, ketua perang paling ganjil ialah Zhang Zongchang ataupun dikenali sebagai Dogmeat General.
Dia juga diberikan gelaran ketua paling tidak bermoral dan juga ketua yang menakutkan Tuhan. Ya, dia dikatakan sangat berkuasa sehingga mereka percaya Tuhan pun takut dengan dia. Zhang Zhongchang dilahirkan sekitar tahun 1881 di sebuah keluarga yang miskin. Ketika dia membesar, dia terlibat di dalam kumpulan kongsi gelap. Tidak sehingga pada tahun 1924, dia menyertai seorang ketua perang dikenali sebagai Zhang Solin. Setahun selepas tu, pada tahun 1924, dia diangkat menjadi ketua perang di daerah Shandong, China. Ketika dia memerintah kawasan Shandong, menurut kisah, ada satu ketika kawasan mereka mengalami kemarau menyebabkan semua tumbuhan mati. Dia kemudian pergi ke kuil, memarahi, mengugut dan memaki Tuhan. Tidak beberapa lama selepas tu, hujan turun dengan sangat lebat di sana. Di sinilah orang mula percaya yang Tuhan pun takut dengan Zhang Zhongchang. Sementara tu, dia seorang yang suka berjudi, bermain permainan dikenali sebagai dogmeat. Di sinilah dia dikenali sebagai dogmeat general. Namun begitu, semasa pemerintahannya di daerah Shandong, rakyat semakin sengsara, ekonomi semakin merundum. Dia memperkenalkan polisi yang tidak masuk akal, membuatkan penduduk memberontak. Pada waktu ini, dia digulingkan dan melarikan diri ke Jepun. Dia pernah kembali ke China, tetapi dia kalah untuk kali yang kedua. Walaupun begitu, dia masih lagi seorang yang kaya raya. Dia dikuburkan dengan harta benda dia di Beijing pada tahun 1932. Itulah kisah Zhang Zhongchang. Kononnya ditakuti oleh Tuhan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini selepas kereta saya dipecahkan untuk kali yang kedua. Sekali lagi, mungkin juga orang yang pecahkan kereta saya ni kenal siapa saya, diorang memerhati dan sekali lagi ingin saya sampaikan pesanan kepada orang-orang tu kalau mereka mendengar. Semoga anda diberikan hidayah dan saya doakan yang baik-baik untuk anda. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Mod Naik pada masa depan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.